Dengan tiba-tiba, dorang berdua ni ternampak ada satu keribat kain putih betul-betul terbang kat depan dorang ni. Zas. Tak jauh pun. Lebih kurang jaraknya dalam 50 meter je daripada jarak dorang tu kain tu terbang. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back to Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Malam ni aku nak ceritakan kat korang kisah seram yang pernah berlaku kat satu mall ni, yang sekarang ni dah terbengkalai dah mall tu. Terletaknya dekat Bandaraya Johor Bahru. Nama mall tu Waterfront City Lot 1. Aku rasa ramai lah yang tahu pasal mall ni. Waterfront City Lot 1 ni adalah satu shopping mall yang terletak betul-betul dekat kawasan Bandar Johor Bahru, kat kawasan pesisiran pantai, betul-betul menghadap ke Singapura. Siapa yang pernah lalu bandar JB ni, mungkin dia boleh perasan lah bangunan ni yang letaknya betul-betul kat tepi jalan tu. Waterfront City Lot 1 ni, kalau tak salah aku, mall ni dibuka pada tahun 2000. Masa mula-mula buka tu, mall ni diorang jangka akan jadi satu pusat beli belah yang paling best lah kat JB. Sebab depan laut kan, korang boleh shopping, korang boleh makan-makan, lepak-lepak, pot santai-santai. Mall ni diorang jangkakan akan jadi tempat-tempat yang macam tu lah. Tapi malangnya, Waterfront City Lot 1 ni tak lama pun lepas dia dibuka tu, lepas tu terpaksa ditutup akibat tak dapat sambutan daripada pengunjung. Kalau aku tak salah, tempat ni tak sampai 10 tahun lah dia bertahan, tak sampai. Memang ramai yang tak tahulah apa punca sebenar yang membuatkan Waterfront City Lot 1 ni tak dapat sambutan pengunjung. Kalau tengokkan lokasi tempatnya, nampak macam elok-elok aja. Betul-betul kat tengah bandar. Lepas tu tepi laut, dengan laluan utama jalan Bandar Johor Bahru ni. So macam tak ada sebab pun kenapa orang tak nak pergi kat tempat ni. Kalau nak cerita pasal akses nak ke situ pula, aku rasa taklah susah sangat. Sebab kedudukannya betul-betul kat tepi jalan besar kan. Tepi jalan utama lagi. Bas awam pun memang banyak je lalu lalang kat situ. Aku sendiri pun pernah datang kat sini, kalau seingat aku lah, tak lebih daripada 3 kali. Masa zaman aku sekolah menengah rasanya. Lepas tu aku sendiri pun tak ada minat nak melepak dekat sini. Aku dengan kawan-kawan aku masa tu lebih memilih untuk melepak dekat City Square, Plaza Angsana ataupun Plaza Pelangi. Padahal kalau nak diikutkan, kalau daripada rumah aku nak pergi Angsana tu, lagi susah. Aku kena naik sekurang-kurangnya 2 buah bas untuk sampai dekat Angsana. Berbanding kalau aku nak pergi Waterfront City ni, hanya 1 bas je aku kena naik. Tapi aku tetap juga memilih untuk pergi Angsana berbanding Waterfront City Lot 1 ni. Aku pun tak tahu kenapa aku tak melepak dekat sini. Tapi sekejap lagi kita bincangkan hal ni. Sebelum tu aku nak ceritakan kat korang satu kejadian ni yang pernah berlaku dekat Waterfront City selepas Waterfront City ni terbengkalai. Sebelum tu, belanja aku like, komen, share dan subscribe sekali guys. Tekanlah join membership aku tu kalau korang nak bantu aku membangunkan channel Anas Rahmat ni. Tak mahal pun, RM5 je sebulan. Thank you guys, you are awesome. Alright, so jom layan malam mistik malam ni. Let's go. Kisah ni berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas. Yang masa tu abang bujal ni pergi memancing dekat kawasan tu bersama dengan anak lelaki dia yang bernama Sawal. Masa ni Sawal ni umur dia 16 tahun. Kisahnya macam ni. Malam tu rancangan awalnya abang bujal ni dia nak pergi memancing dekat pantai Setulang. Sebab abang bujal ni dapat tahu malam sebelumnya tu ada orang Cina yang lepaskan selori ikan siakap hidup dekat situ. Dekat Setulang ni memang normal kalau ada orang Cina yang buat hajat atau semayang ke, ada orang ni akan lepaskan beribu-ribu ekor siakap hidup kat kawasan tu. So lepas tu akan beramai-ramai lah kaki pancing yang cuba nasib nak landingkan siakap dekat situ. Dekat kawasan Setulang ni ataupun sepanjang kawasan Selat Tebrau ni, untuk pengetahuan korang, kawasan air laut ni bukanlah laut air masin sangat. Walaupun kawasan tu adalah laut.
Lautnya dah jadi macam air payau, disebabkan aliran sungai yang terus menuju dekat pantai kat kawasan tu. Tapi dia tak mengalir terus ke laut sebab stuck dekat tambak Johor. Sebab tu kalau korang perasan dekat kawasan pantai, dekat area-area situ tu semua, dia macam tak berarus. Airnya macam tenang aja. Sebab tu kat kawasan situ, spesies ikan air masin yang mampu hidup pun memang limited sikit. Kalau ada pun jenis ikan yang mampu tahan kat kawasan air payau. Contohnya macam ikan siakap lah ni. Kalau korang nak cari kerapu ke kan, nak cari unga ke kat situ, memang payah lah. Memang nasib-nasib je lah kalau korang boleh dapat landing kan. Tapi kalau nak cakap cari talapia, dekat situ memang berlambak. Pelik kan, talapia hidup kat air laut kan. Tapi itulah hakikatnya. So back to the story. Sampai-sampai dekat Setulang Mas tu, jam dah lebih kurang 11 lebih dah. Tapi kawasan Setulang ni masih lagi meriah. Meriah dengan bunyi budak-budak motor memekak lagi, dengan geng-geng yang mabuk arak ke tepi jalan lagi, menjadikan kawasan tu langsung tak aman malam tu. Sampaikan nak cari spot kosong untuk mancing pun susah gila nak dapat yang aman. Abang Bujang ni terfikir, dia nak pergi mancing ni sebab nak amankan kepala otak dia. Tapi kalau dah memekak macam ni, bukankan lagi aman, lagi stres adalah kan. So malam tu dia pun decide just nak cari spot lain je. So fikir, last dia ambil keputusan nak mancing dekat belakang Waterfront City. Memandangkan kat kawasan tu spot yang paling dekat dengan Setulang. Dekat situ memang confirm sunyi sikit. So dia pun bergegas lah dengan anaknya menuju ke kawasan tu. Sampai-sampai kat situ lebih kurang jam 12 malam dah. Seperti yang dia jangka, dekat situ memang betul-betul sunyi. Tak ada seorang pun yang ada dekat situ melainkan diorang berdua ni. Mula-mula sampai je kat kawasan tu, awal-awal lagi si Abang Bujal ni, dia dah nampak ada sesuatu yang tak kena dekat situ. Dekat kawasan tepi laut Waterfront City ni, dia ada ceracak batu piling yang ditanam tu dekat tengah-tengah laut. Dia taklah kat tengah laut sangat, tapi dekat atas air lah paras kedudukan dia tu. Maksudnya piling tu, diorang pasang piling tu tapi tak siapkan apa-apa construction. Ceracak piling tu dia ada yang pendek, ada yang tinggi. Kedudukannya memang tak sama tinggi. Masa Abang Bujal ni tengah berjalan nak ke spot mancing dekat situ, dekat belakang Waterfront City tu, dalam keadaan kelam-kelam malam tu, dia terperasan ada seorang lelaki tengah berdiri dekat atas ceracak batu tu. Dalam hati Abang Bujal ni, dia duk terfikir juga ni, macam mana agaknya Mamat ni dia boleh sampai dekat atas batu tu. Tak nampak pula ada bot parking dekat situ. Takkanlah dia berenang kan? Kalau berenang pun, macam mana dia boleh panjat sampai ke atas batu tu? Sebab batu yang dia berdiri tu agak tinggi juga. Paling-paling pun dekat 6-7 kaki juga tinggi batu tu daripada aras laut. So Abang Bujal ni dia confuse kejap masa tu. Dia duk fikir-fikirkan hal tu. Masa ni memang dia langsung tak terfikir pun apa-apa pun yang berkaitan dengan perkara mistik. Dia tak terlintas langsung pun dalam kepala otak dia berkaitan dengan benda-benda seram masa tu. Dia just proceed je dengan anak dia menuju ke belakang bangunan Waterfront City tu untuk cari spot dia nak labuhkan pancing dia. Sampai-sampai terus kat spot, terus dia setting umpan mancing. So memang tak sabarlah rasanya. Normal lah orang mancing memang macam tu. Tengah je dia setting umpan kat batang mancing dia tu, tiba-tiba hidung Abang Bujal ni dia terbau-bau pekat busuk tau. Busuk tu punya pekat, macam bau najis. Bau dia tu, bau benda busuk tu, dia bukan berpanjangan, tapi macam sekali lalu je, macam dibawa angin je bau tu. Tapi dia punya busuk tu memang pekat betul. Abang Bujal ni cakap, bau tu umpama macam bau orang kentut betul-betul dekat depan muka kau. Korang bayang orang kentut betul-betul dekat depan muka kau. Yang ni bukan aku cakap, Abang Bujal yang cakap. Korang jangan salahkan aku pula. Sebab bau tu dia macam sekali lalu je, lepas tu hilang di bawah angin. Abang Bujal ni, dia just sedapkan hati dia je masa tu. Dia cakap dalam hati dia, mungkin si Sawal ni kentut agaknya. Tapi kenapa busuk sangat bau kentut dia ni kan? Macam bau bangkai betul baunya ni. Abang Bujal ni, dia cuba menolak untuk memikirkan benda-benda yang seram-seram ni. Walaupun dalam hati dia masa tu, dah mula rasa macam tak sedap hati dah. Tengah dia duk fikir-fikir macam tu, tiba-tiba anak dia si Sawal ni bersuara. Dia terus tanya, "Ayah, ada bau tai tak?" Sudah. Kenapa kau boleh menegur pula nak oi?
Abang bujang ni cepat-cepat berdehem kat Sawal. Si Sawal ni pun dia macam automatik terus tau tersentak bila bapak dia berdehem macam tu. Dia pun macam dah boleh faham maksud ayah dia ni. Masa ni abang bujang ni memang betul-betul dah tak sedar hati dah. Kalau ikutkan hati dia ni, dia nak kemas je balik terus. Tapi dia tengok Sawal dah pun campakkan umpan dalam air dah. Dia pun dah start mancing dah anak dia ni dah. So tak sampai hati pula lah si abang bujang ni nak ajak anak dia ni balik ni, sebab anak dia dah start mancing pun. So dia just proceed je lah dengan mancing malam tu. Baru je abang bujang ni nak campakkan joran dia ke dalam air laut tu, dengan tiba-tiba, dengan tak semena-menanya, diorang berdua ni terdengar suara perempuan mengilai. Bunyi tu datang daripada arah depan, daripada arah aras laut. Dia punya ngilai tu macam melirit aja bunyinya, panjang, lepas tu mendayu-dayu. Dari awalnya bunyi tu kuat, lepas tu kadang-kadang dia jadi sayu. Abang bujang ni memang suspek bunyi mengilai tu confirm mengilai Pontianak. Terus abang bujang ni cakap dengan anak dia Sawal tu, suruh packing-packing barang mancing, nak belah terus daripada situ. Sawal ni dia just akur je order ayahnya tu. Habis je si Sawal ni gulung tali mancing dia, dengan tiba-tiba dorang berdua ni ternampak ada satu keribat kain putih betul-betul terbang kat depan dorang ni. Zas. Tak jauh pun, lebih kurang jaraknya dalam 50 meter je daripada jarak dorang tu kain tu terbang. Masa ni memang kelam kabut jadinya. Memang dua beranak ni dia dah tak tunggu lama dah. Tak sempat pun nak packing kemas-kemas barang pancing diorang tu elok-elok. Terus sumbat, capai barang, terus cabut daripada situ. Masa diorang tengah nak cabut tu, memang benda Allah tu mengilai-ngilai je dekat situ. Diorang berdua ni pun terus berlari je, tak toleh belakang pun. Lepas daripada kejadian tu, itulah kali terakhir diorang berdua ni mancing dekat situ. Memang tak jejak lagi dah kaki diorang dekat situ dah. Memang tak akan sampai pun. Bercakap pasal Waterfront City ni, aku pernah dengar satu cerita legenda lah pasal tempat ni. Bukan pasal Waterfront City tu je, tapi pasal menara pintu air yang terletak betul-betul dekat depan Waterfront City tu. Untuk pengetahuan korang, laut yang sepanjang Waterfront City tu, yang depan hospital tu semua tu kan, dipanggil Selat Tebrau. Kat sepanjang Selat Tebrau ni memang ada banyak pintu air. Tapi dalam banyak-banyak pintu air, hanya pintu air yang kat depan Waterfront City tu je yang ada menara. Dulu orang panggil menara tu Johor Tower. Menara ni dah lama pun wujud, daripada sebelum ada Waterfront City tu lagi. Tapi sekarang menara ni dah dirobohkan dah. Entah kenapa dia dirobohkan, yang tu aku tak tahu. Mungkin sebab tak relevan lagi kot menara tu letaknya kat situ. Tapi ada cerita legenda berkaitan dengan menara tu. Aku pernah dengar cerita seram pasal menara tu. Aku tak tahulah sama ada cerita tu cerita mitos ke, cerita benar ke, rekaan. Aku memang tak tahu. Pintu air yang ada kat menara tu katanya adalah akses utama pintu air yang menghubungkan sungai yang daripada Taman Bunga Istana melalui sungai Air Molek, lepas tu terus menuju ke laut. Tapi kalau korang lalu kat kawasan ni, sebenarnya korang takkan nampak pun sungainya. Sebab sungainya letak dekat bawah jalan raya. Jom aku tunjuk korang view mapping kawasan ni supaya korang senang nak faham. Okey. Yang ini adalah Johor Bahru Waterfront City Lot 1. Kalau korang perasan, kat sini aku cakap pasal jeracak batu tu yang kat sini. Okey, dekat sini adalah menara pintu air. Dulu ada menara pintu air dekat kawasan ni. Tapi dah dirobohkan. Okey, yang ini adalah pintu airnya lah. Pintu airnya. Dekat sini adalah Taman Bunga Istana. So, daripada sinilah air sungai tu mengalir melalui sungai ni, mengalir dan terus ke Watergate ni dan terus keluar ke laut ni, ke laut yang ni lah maksud aku ni. So adalah legenda ataupun mitos yang mengatakan
pintu air tu yang letaknya dekat depan Waterfront City ni, yang ada menara tinjau tu, dikatakan adalah akses orang bunian yang tinggal dekat kawasan Taman Bunga Istana tu untuk menuju ke laut. Sebab itulah bila menara tu dirobohkan, secara tak langsung Waterfront City pun jadi terbengkalai. Aku tak tahu tahap kesahihan cerita ni, sama ada betul ke tidak, aku memang tak tahu. Sebab aku dengar pun hanya daripada mulut ke mulut je, orang yang bercerita kat aku. Mungkin kalau korang yang tahu pasal cerita ni, boleh je berkongsi cerita tu dengan aku. Korang boleh tulis je komen kat bawah ni. Aku pernah juga dengar cerita pasal kisah seram yang pernah berlaku dekat menara tinjau ni satu masa dulu. Katanya cerita ni masa sebelum adanya lagi Waterfront City, lebih kurang era tahun 80-an. Lama tu, aku pun tak lahir lagi. Era zaman 80-an, kawasan ni adalah satu kawasan yang memang jadi tumpuan untuk orang-orang JB beriadah. Waktu ni, kalau kata tiap hari Ahad je, pihak berkuasa akan siarkan lagu yang akan dipancarkan daripada menara tu. Lepas tu dia akan pancarkan sekali dekat speaker-speaker yang dipasang dekat pokok-pokok sepanjang kat kawasan pantai Lido tu. Senang cakap, kat kawasan ni akan jadi tempat aktiviti lah bagi pengunjung. Jadi pot orang nak berdating, pot orang nak bersantai dengan keluarga, pot orang berpiknik. Memang meriah lah kawasan ni kalau tiba hari Ahad. Tak kisahlah hari siang ke ataupun malam. Nak jadikan cerita, pada satu malam tu, orang JB ni yang tengah melepak kat pantai Lido tu, tiba-tiba diorang ni terdengar satu suara perempuan menangis mendayu-dayu, bergema dekat corong pembesar suara kat atas menara tu. Lepas tu pula, bukan kat atas corong tu aje, suara mendayu tu datangnya sekali dekat speaker-speaker kat sepanjang pokok yang dekat tepi pantai tu. Mula-mula tu, diorang ni semua rasa macam terpinga-pinga tau bila terdengarkan suara macam tu, suara mendayu-dayu tu. Lagipun siaran lagu daripada menara tu tak sepatutnya sampai kelewat malam. Biasanya kalau last pun dalam pukul 10 malam macam tu. Tapi ni dah dekat 12 jam malam, tapi masih lagi dipasang suara dekat menara tu. Tup-tap lepas bunyi tangisan tu habis je, dengar pula bunyi ketawa mengilai-ngilai daripada atas menara tu. Memang seram habis lah orang-orang yang ada kat situ kan. Dah lah kat situ ada banyak pokok-pokok besar kan. Akhirnya adalah seorang brother ni dengan kawan-kawan sekerja dia. Diorang ni kerja dengan pihak berwajib kat situ. Diorang pun beranikanlah diri naik dekat menara tu sebab nak matikan pembesar suara tu. Sebelum diorang naik kat menara tu, diorang ada perasan satu kelibat perempuan dekat atas menara tu. Tapi bila diorang dah sampai dekat atas, tak ada sesiapa pun kat situ. Sudah, siapa pula perempuan ni? So lepas daripada kejadian tu, ada macam-macam lah spekulasi timbul. Ada yang kata suara tu suara perempuan yang mati bunuh diri sebab terjun daripada menara tu lah. Ada juga yang cakap suara tu adalah suara orang bunian yang nak halang orang ramai daripada buat maksiat dekat kawasan pantai Lido. Tapi hinggakan hari ni, persoalan tu tetap menjadi satu tanda tanya. Tak ada siapa pun yang mampu buktikan cerita yang sebenar. Tak ada siapa pun yang tahu hakikat sebenar suara tu datang daripada mana. So itu je sedikit sebanyak kisah berkaitan Waterfront City yang aku dapat kongsikan kat korang malam ni. Sama ada kisah ni kisah betul ataupun tidak, ataupun mitos sekalipun, ataupun sekadar cerita daripada mulut-mulut daripada orang, sumpah yang tu aku memang tak pasti. Aku harap korang dengar cerita ni mengikut budi bicara korang. Alright guys, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Jangan lupa bantu aku like, komen, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.